Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fazil bin Hardi, nombor metrik 290582. Kumpulan kami akan membentangkan berkenaan dengan amalan komunikasi organisasi di Jabatan Kastam. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri Fazil bin Hardi, Peter Canisius, Benjamin B.S. Lojingau dan Loses Halfberry Razlan Boyo. Seterusnya, saya akan membentang mengenai pengenalan Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Kini, Jabatan Kastam adalah organisasi di bawah Kementerian Kewangan. Sistem percukaian kastam telah wujud pada era Kesultanan Melayu Melaka. Peraturan di pelabuhan kuasa memungut cukai kepada penghulu bendahari melalui sah bandar. Penubuhan Negeri-Negeri Selat 1826, Syarikat Hindia Timur melantik Gamena untuk hal-hal pentadbiran dan pemungutan cukai. Dan kaedah tax farming, pajakan kuasa memungut cukai kepada pemajak tertinggi. Penyeludupan bahan terlarang dikendalikan oleh polis. Kemudian, penumbuhan government monopolis untuk menyelaras pengeluaran lesen import, pemprosesan dan penjualan barangan. Melaka, Singapura, Pulau Pinang, Labuan dan daerah dinding Perak dijadikan kawasan utama kastam. Cukai eksais pula dikenakan ke atas Samsu, Todi dan candu buatan tempatan. Cukai kastam ke atas candu Cina, pengimportan tembakau, rokok, arak dan mercun. HM Custom dan Excise 1937, penubuhan cawangan pencegah dan cawangan pungutan hasil. Pada tahun 1938, cawangan pencegah mula menggeledah kapal di pelabuhan untuk membanteras penyeludupan. Eneman Hasil Barang Bilangan 2 1904 menyatukan hal ehwal kastam di antara negeri-negeri anggota. Dan terakhir sekali, The Custom Regulation Enactment menyeragamkan jadual cukai-cukai import dan ekspor di semua negeri. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk membuat pembentangan. Salam sejahtera, nama saya Peter Canisius. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan bidang komunikasi organisasi dan maksud bidang komunikasi ini. Menurut Tenri 2019, bahwasanya komunikasi adalah salah satu aktiviti utama umat manusia, dan menerusi aktiviti komunikasi ini, para manusia boleh saling berhubung di antara satu sama lain, terutamanya dalam menjalani kehidupan seharian. Menurut Dodi dan Ujang pula, pentingnya komunikasi dalam kehidupan seharian manusia. Dengan terbitnya komunikasi yang baik lagi efektif secara langsung, dapat membantu melancarkan pencapaian misi, visi, serta objektif sesebuah organisasi. Menurut Panuju pula, beliau yakin menggambarkan fungsi proses komunikasi dalam sesuatu organisasi adalah sebagai petunjuk suasana kerja organisasi tersebut, sekaligus memberi tanggapan awal akan budaya kerja organisasi itu secara keseluruhannya. Seterusnya, menurut Ruben 1988 pula, komunikasi adalah satu proses yang melibatkan individu dengan kelompok, organisasi serta masyarakat dalam mencipta, mengirim dan langsung menggunakan informasi untuk membolehkan kerjasama dengan semua. Menurut Seller pula, beliau bersetuju bahawa komunikasi juga melibatkan proses verbal dan bukan verbal yang dihantar, diterima dengan makna tertentu. Menurut Handoko 1997, beliau memperhalusi definisi komunikasi dengan menyatakan komunikasi itu adalah proses yang melibatkan pemindahan pengertian, sama ada berbentuk informasi maupun gagasan dari satu individu ke individu yang lain. Menurut Sen 1990 pula, organisasi itu adalah satu kegiatan rasional yang dikoordinasikan oleh sejumlah individu khusus untuk mencapai beberapa tujuan serta objektif umum melalui pembahagian pekerjaan dan pengkelasan hierarki. Kohler juga
menyifatkan bahawa organisasi adalah sistem yang saling berhubungan dengan satu struktur yang tetap bagi mengkoordinasikan usaha satu kelompok individu ke arah mencapai objektif tertentu. Menurut Wright pula, 1979, beliau berpendapat organisasi juga adalah sistem aktiviti terbuka yang dikoordinasikan oleh dua atau lebih individu atas persetujuan untuk mencapai objektif bersama. Dodi dan Ujang pula menegaskan istilah komunikasi memberi gambaran tentang bagaimana susur galur komunikasi itu dijalankan melalui pelbagai tahap, sama ada secara terus-menerus, berubah-ubah, dan tidak terhad. Menurut Face dan Fowles 2001, memperakukan definisi fungsi komunikasi organisasi merumus kepada penyampaian dan penafsiran pesanan yang disampaikan di antara unit-unit komunikasi di bawah satu organisasi dengan persetujuan matlamat serta objektif yang sama. Seterusnya, menurut Goldhaber 1990, banyak faedah boleh dijelmakan melalui komunikasi organisasi seperti membolehkan bahagian sumber manusia dan bahagian operasi menggunakan satu matlamat yang selaras agar tujuan dapat dilaksana serta dicapai dengan efektif. Dan yang terakhir, menurut Widodo 2018, beliau menyatakan bahawa komunikasi di dalam organisasi adalah elemen fundamental untuk mencipta satu asas kefahaman bersama terhadap maklumat-maklumat yang disalurkan di antara satu sama lain. Saya Benjamin, nombor matriks 290571, akan membentangkan tentang amalan-amalan komunikasi organisasi dalam Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Amalan-amalan komunikasi organisasi. Tulkach dan Fosik 2009, amalan komunikasi di dalam organisasi boleh berlaku dan dikembangkan melalui pelbagai arah. Yang pertama, komunikasi ke atas yang bermaksud penyampaian pesan yang formal bermula daripada tingkat hierarki yang di bawah kepada tingkat hierarki yang di atas. Kedua, amalan komunikasi ke bawah yang mana penyampai informasi dan pesan bermula dari hierarki teratas dan diberikan kepada hierarki bawahan. Ketiga, amalan komunikasi ke sisi yang mana ia merujuk kepada proses komunikasi yang berlaku di antara individu-individu yang tahap hierarki ataupun pangkat yang sama. Yang keempat adalah amalan komunikasi lisan di mana perkataan yang disebut adalah kod utama bagi amalan komunikasi jenis ini. Yang kelima adalah amalan komunikasi bertulis yang selalunya berlaku dalam bentuk surat menyurat, email, notis, dokumen, laporan dan artikel. Seterusnya adalah kesan amalan komunikasi organisasi kepada matlamat Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Untuk amalan yang pertama iaitu komunikasi ke atas, tidak semua maklumat dan pesan dari pegawai bawahan diambil kira maupun dipedulikan oleh pegawai atasan. Pengaruh sentimen dan emosi yang mempengaruhi penerimaan oleh pegawai atasan. Perkara yang sama juga berlaku untuk amalan komunikasi kedua iaitu amalan komunikasi ke bawah. Perkara yang sama juga berlaku pada amalan komunikasi sisi tetapi tidak terhad kepada akibat konflik. Tafsiran maklumat yang berbeza-beza menyebabkan kesukaran pegawai untuk memahami maksud sebenar maklumat asal. Sungguh pun begitu, amalan komunikasi sisi ini juga penting kerana pengalaman dan ilmu daripada pegawai-pegawai sejawat boleh menjadi titik panduan yang boleh diseragamkan. Amalan komunikasi lisan adalah yang paling banyak digunakan di Jabatan Kastam secara menyeluruh. Ini kerana sesetengah maklumat memerlukan tindakan dan maklum balas pantas kerana Jabatan Kastam terlibat dengan pelanggan-pelanggan yang memerlukan fasilitasi
undang-undang yang memberi impak kepada perniagaan. Bagi situasi di dalam organisasi pula, amalan komunikasi lisan ini sangat memudahkan atur cara kerja Jabatan Kastam dalam rutin harian organisasi yang membantu melancarkan proses pencapaian matlamat dan tujuan organisasi. Keburukan hasil daripada amalan komunikasi lisan ini seperti tiada pihak yang akun untuk bertanggungjawab andai kata berlaku kesalahan atau salah laku di dalam organisasi. Ini kerana tiada bukti bertulis yang boleh dirujuk dan dengan itu tiada siapa boleh dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikannya. Amalan lisan ini juga kadang-kadang ditokok tambah ataupun disalaherti oleh penerima yang kadang-kadang diguna pakai untuk kepentingan penerima itu sendiri. Salam sejahtera, saya Losus Habiri Razlan alias Boyo, nomor matriks 290603. Untuk penambahbaikan amalan komunikasi organisasi di Jabatan Kastam Diraja Malaysia, permasalahan terbesar berdasarkan komunikasi di dalam Jabatan Kastam adalah penerusan budaya kerja warisan turun-temurun. Meneruskan budaya kerja dengan pemahaman tata cara yang lama meskipun ada di antara tata cara tersebut sudah tidak relevan dan digunakan pakai lagi. Suhailawati 2015, penghasilan amalan komunikasi yang berkesan bermula dengan interaksi berkesan di antara pegawai atasan dan pegawai bawahan yang menjurus kepada reputasi positif. Shaw 2016 menyatakan sokongan pegawai atasan dikenal pasti sebagai faktor utama terhadap kejayaan sesebuah organisasi. Konflik pribadi, sentimen, serta faktor emosi tidak boleh dilibatkan dalam menjalankan peranan masing-masing bagi menjayakan tujuan Jabatan Kastam. Amalan komunikasi bertulis pula boleh diperbaiki dengan canggihnya sistem komunikasi bertulis yang wujud pada zaman ini seperti pelantar WhatsApp dan Telegram. Modus operandi penyampaian komunikasi jenis ini hampir menyamai kepantasan amalan komunikasi lisan. Menjadikan cara ini sebagai satu cara formal dan diiktiraf sebagai amalan komunikasi kerana keberkesanan dalam kelajuan penyebarannya adalah sangat efektif pada era ini. Baik, untuk kesimpulan pula, amalan komunikasi pelbagai bentuk yang menjadi tunjang dalam melancarkan proses penguatkuasaan dan fasilitasi undang-undang Jabatan Kastam secara menyeluruh. Tanpa amalan-amalan komunikasi organisasi yang dikaji dan dipakai ini adalah mustahil untuk Jabatan Kastam khasnya serta mana-mana organisasi lain amnya untuk berfungsi sebagai mencapai matlamat. Satu amalan komunikasi dan warisan budaya tidak boleh diwarisi dan diamalkan secara turun-temurun tanpa henti kerana di antaranya yang sudah tidak diiktiraf tidak termaktub dalam penguatkuasaan undang-undang dan mungkin tidak lagi relevan untuk dilakukan pada zaman sekarang. Sekian, terima kasih.